Oh, office. Makan ke belum? Belum sebab rushing kan tadi. Oh, tak apalah. Lepas habis di sini pergi makan, okey? Okey. Datang sini naik apa tadi? Naik kereta. Naik kereta drive kan? Ya. Oh, okey. Macam mana kedudukan? Selesa tak? Okey. Bilik macam mana? Okey, sejuk okey ya? Okey. Sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Saya Nur Zahira sebagai kaunselor anda pada hari ini. Boleh panggil saya Zahira. Sebelum tu saya nak tanya, pernah sesi kaunseling tak sebelum ni? Tak pernah. Tak pernah. Oh, so ni first time lah. Ya. Faham? Okey. Sebelum tu saya nak tanya, tak tanya nama Cik lah. Nak tanya nama Cik, latar belakang Cik, mungkin Cik boleh kongsikan sedikit. Okey, baik. Nama saya Nur Azrinas. Boleh panggil saya Im. Saya berasal dari Seremban. Umur 28 tahun lah. Jadi saya bekerja sekarang lah dekat office sebagai HR, Human Resources. Itu saya kot masa ni. Okey, sebelum tu saya nak bagi tahu lah tentang sesi kaunseling ni. Sesi kaunseling ni adalah sistematik di mana saya sebagai seorang kaunselor dan Yin sebagai seorang klien, kita sama-sama bekerjasama untuk mencapai matlamat. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu juga sesi ni akan berlangsung selama 45 minit hingga 1 jam. Jadi kalau Azrin rasa dahaga ke, Azrin boleh minum air, ataupun Azrin rasa lemah duduk lama, boleh regangkan badan lah. Okey, tak ada masalah. Okey. Kemudian sesi kaunseling ni dia terikat dengan etika kerahsiaan, di mana segala masalah atau isu yang Azrin kongsikan, yang kita bincangkan, hanya dalam bilik ini sahaja, setakat ini sahaja. Jadi Azrin dan saya tidak boleh buat keluar isu ni keluar dari bilik ini, kecuali situasi yang melibatkan keselamatan Azrin, kaunselor atau pihak ketiga yang terlibat. Saya boleh bawa isu ni kepada pihak yang lebih berkuasa lah. Okey. Sebelum tu saya akan edarkan info konsen kepada Azrin. Azrin baca dulu, kemudian Azrin boleh tanda tangan. Okey. Terima kasih. Okey. Sebelum tu juga saya akan bagi tahu sedikitlah peraturan semasa sesi kaunseling, di mana semasa sesi kaunseling dijalankan kita tidak boleh bermain handphone lah. Okey. Dan tukarkan mode handphone kepada mode silent. Jadi dia tidak akan mengganggu semasa proses sesi kaunseling sedang dijalankan, dan kita dapat fokuslah kepada isu yang dikongsikan. And then kalau Azrin rasa nak ke tandas, Azrin boleh je bagi tahu saya benarkan je. Okey. Okey. Jadi Azrin faham setakat ni? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okey, bagus. Okey, Azrin, apa matlamat Azrin datang ke sesi kaunseling ni? Adakah Azrin nak luahan ataupun Azrin nak menyelesaikan? Saya nak meluahkan je lah sebab rasa macam Azrin nak luahkan apa yang terpendam sama ni lah. Okey, faham. Apa yang Azrin fikirkan atau rasakan yang mengganggu Azrin kebelakangan ini? Pasal family lah kot, mak, terutamanya mak lah. Saya ada 4 orang adik-adik, jadi saya sulung lah. Lepas tu waktu sekolah, waktu universiti lah, saya memilih untuk ambil kos pentadbiran Human Resource Management. Dan mak rasa kecewa lah sebab mak nak saya masuk RPG dan cikgu. Sebab tu impian dia untuk mempunyai seorang anak menceburi bidang perguruan.
tapi saya tak ikut. Jadi dia agak rasa macam kecewa. Lepas tu dia keep on comparing me lah dengan orang lain. Macam anak orang ni sebagai cikgu jadi kau jadi ni je kat office je. Macam tu lah compare. Lepas tu walaupun dia rasa walaupun dia tak setuju saya jadi human resource tu, dia juga control lah gaji saya. Macam duit saya macam hampir keseluruhan lah, macam bukan hampir keseluruhan, macam tinggal sikit je untuk saya guna macam dan sebagainya untuk diri dia. So macam agak macam dia stress lah. Jadi apa yang Azrin ceritakan tu, Azrin ni bekerja sebagai seorang human resource, tapi ibu Azrin nak Azrin jadi seorang guru. Jadi dia suka mengukit lah, dia suka compare dengan orang lain. At the same time, dan ibu Azrin juga suka kontrol duit Azrin, gaji Azrin, guna duit Azrin pula kan. Okay, so apa yang Azrin lakukan ketika ibu Azrin tu minta duit dekat Azrin? Adakah Azrin bagi juga? Saya bagi je lah, sebab macam dia menggunakan ayat ibu dah lahirkan kau, kenapa kau tak belajar seribu, penat-penat hantar kau ke sini semua. Tapi bagi saya, selama saya belajar di universiti, mak tak pernah pun nak tolong saya yang pergi cari part time job untuk tampung diri saya sendiri kat sana. Tak ada pun bantuan ibu yang ibu berikan. Tapi bila dah bekerja ni ibu yang kontrol kan. So macam agak sakit hati jugalah, tapi nak macam mana kan dia ibu kita. So macam nak kena bagi je. Dan boleh saya tahu adakah gaji Azrin tu Azrin bagi sepenuhnya kepada ibu ataupun Azrin bagi macam dalam kuantiti yang diperlukan saja? Diperlukan sahaja kot, tapi dia keep on asking lah, macam dah gaji ke? Okay, mak nak beli ni, mak dah keep on eyes on that thing kan. So macam Azrin kena bagi duit, kena bagi duit. So macam nak bagi juga. So macam banyak juga lah. Memang setiap kali gaji masuk je kena bagi. Ya betul. Kalau Azrin dah bagi dah kan gaji Azrin sikit dekat ibu Azrin, adakah gaji yang Azrin bagi dekat ibu Azrin tu, adakah yang mencukupi untuk ibu Azrin ataupun dia masih minta lagi walaupun Azrin dah berikan? Itulah masalah dia. Bila dah bagi, dia masih tak cukup. Jadi macam saya macam, ibu baru je bagi, kenapa macam tak cepat habis kan? Dia kata, yelah ibu ada benda barang nak beli. Kalau kau jadi cikgu kan dah senang. Dia cakap dekat saya macam terkilan lah. Jadi saya terpaksa jugalah cari macam part time job, macam dari masuk pinggan kan, untuk dapatkan sedikit lah duit yang lagi kan, untuk sara diri saya untuk saya membeli keperluan saya juga. Saya pun ada needs juga. So macam memang tak cukup lah. So jadi macam kat situ ada konflik lah. So maksud dia Azrin sekarang ni kan kerja sebagai human resource kan? Lepas tu dalam masa yang sama Azrin buat part time? Ya betul. Part time apa yang Azrin buat tu? Dekat mana? Kadang jadi membantu, macam tak faham lah pasal free. Kalau macam nak buat gila-gila sikit, malam tu buatlah puzzle tu,
kerja dekat ni kan, Shopee ke kan, macam tu lah malam-malam tu. So sampai ke 7 pagi pula, so macam penat lah bagi saya. Tapi nak buat macam mana kan, mak pun dah suka menghabiskan duit saya lah kan maknanya. So dah terpaksa lah saya korbankan waktu-waktu saya. Kiranya waktu weekend pula Azrin bekerja. Ya. Oh, penat ya. Azrin, adakah Azrin tinggal dengan ibu Azrin atau Bu Azrin ada rumah sendiri ke? Saya nak tinggal rumah sendiri, tapi bila dah bagi ibu, dia rasa tak mencukupi untuk bayar sewa. Nanti dia akan menjadi menyusahkan saya lagi. So saya terpaksa kuatkan diri untuk stay dengan ibu. Walaupun kadang-kadang tu rasa macam dipinggirkan jugalah dengan adik-adik lain. Macam ibu bagi kasih sayang kat orang banyak, tapi bila saya macam just untuk minta duit, dia macam tak ada rasa macam nak bagi kasih sayang tu. Saya pun perlukan juga kan, saya pun anak dia, tapi dia tak bagi macam tu kan. So macam rasa sangat sedih lah waktu tu. So terpaksa duduk lain sekarang. Jadinya ibu Azrin ni dia macam berat sebelah sikit lah. Dia lebih penting ke adik-adik Azrin. Ya betul. Jadi sekarang ni bagaimana hubungan Azrin dengan rakan sekerja? Adakah masalah Azrin ni Azrin pernah kongsikan dengan mereka ataupun luahkan sikit masalah yang Azrin hadapi? Adalah juga. So macam kadang-kadang tu saya datang kerja macam muka penat. Kata dia dah kenapa ini macam penat ni, macam ada nak perlukan MC ke apa kan. Sebab situ saya mulalah bercerita macam mak saya ni potong duit saya. So saya kerja sendiri dan saya akan dapatkan duit duit yang banyak lah untuk keperluan mak saya kan. Kat situ saya mula bercerita lah dengan orang. Orang pun rasa macam geram jugalah dengan mak saya kan. Sebab dia macam jadikan saya ni sebagai banker kepada mak saya. So apa reaksi kawan-kawan Azrin tu bila Azrin cerita tentang masalah Azrin tu? Adakah mereka rasa macam marah ke ataupun mereka sokong ibu Azrin ke kan? Diorang marah ibu saya. Macam tak patut ibu saya treat saya macam ni, macam tunggul, macam bank. Macam apa bila nak duit dia jumpa saya untuk dapatkan duit kan. So macam diorang macam apa jangan sibuk lah macam tu. Kritik lah ibu saya. Tapi kat situ saya macam rasa lega lah sikit. Sebab ada yang berpihak kepada saya. Azrin datang kerja drive sendiri kan? Ya betul. Jarak dari rumah Azrin ke tempat kerja tu jauh tak? Sebab Azrin pun cakap Azrin bekerja sampai lewat malam kan. Lepas tu esok pagi tu pergi office pula kan. So jauh tak perjalanan tu? Azrin kadang-kadang tak jauh sangat pun 30 minit. Tapi kena jugalah hantar dia ke sekolah kan. So macam Azrin kena gerak awal lah maknanya. So macam apa penat kan tu. So macam beban Azrin tu banyak lah kan? Urus adik hantar sekolah lah, tu bekerja sampai malam lah, dengan duit pun kurang cukup kan. Even kita bekerja banyak kan. Okay, ibu Azrin dia tak kerja ke? Dia selalu minta duit gaji Azrin dekat Azrin? Tak kerja, dia selalu rumah. Oh, dia sembang. Macam mana dengan ayah Azrin pula? Yang tu sebenarnya mak ayah baru je bercerai. So macam ayah just bagi nafkah anak dia lah.
keperluan kami kan, dia bagi kita duit tu je lah untuk kami survive kan. So macam tu je lah. Kiranya macam sewa rumah, bil elektrik, bil air, apa tu, barang dapur, semua atas Azrin lah. Tak sepenuhnya, sebab ayah pun dia macam memahami Azrin punya situasi kan. Jadi macam tolong sikit lah dekat situ. So macam ayah Azrin. Bagaimana dengan adik-adik Azrin yang bawa Azrin tu? Adakah sudah bekerja ataupun masih belajar? Adik yang kedua sekarang ni dia tengah melanjutkan kat universiti, ambil pendidikan lah, sebab mak dah juga ada cikgu. So macam kat situ pun mak pun dah lebihkan dia kan. So macam makin faham lah sebab dia dah penuhi impian ibu saya lah untuk jadi cikgu. Kemudian adik saya yang ketiga dan keempat dah masih sekolah lagi lah. Sekolah menengah ke sekolah rendah? Menengah. Dua-dua menengah. Kiranya kan adik Azrin yang bawa Azrin yang kedua tu dah melanjutkan pelajaran ke universiti kan. Jadi macam duit perbelanjaan dia, yuran dia semua tu adakah Azrin yang tanggung? Tak juga sebab dia pinjam PTPN kan sekarang. So kat situ boleh bantu saya dah juga sikit. Beban sikit lah. Beban sikit. Jadi macam kalau macam keperluan ni ke sana, saya suruh dia macam-macam lah. Adalah saya bagi, tapi macam tak adalah banyak. So macam tapi ibu pun dah lebihkan dia kan. So macam ibu bagi duit banyak ke dia. So macam tak apalah, dia ada orang lain. Yang adik Azrin yang sekolah pula, adakah Azrin tanggung juga macam yuran BNPJ kan, macam duit saku diorang nak makan kan? Adakah Azrin juga yang bagi duit tu ataupun ibu Azrin? Itu ayah bagi, ayah tolong lah bayarkan yuran BNPJ semua tu. Sebab ayah ada sifat tu kan. So macam alhamdulillah lah dapat ayah yang bertanggungjawab. So macam tak suka ayah tak tolong. So macam saya just tolong sikit-sikit lah, macam beli baju baru semua tu, sikit je saya tolong. Macam tak adalah beban sangat bagi saya. Macam Azrin cakap tadi, adik Azrin yang bawa Azrin kedua tu melanjutkan pelajaran, ambil kursus pendidikan kan? Ya, betul. Jadi di situ ibu Azrin lebih sayang dekat dia, Ya, kan? Lebih fokus dekat dia kan? So macam duit yang Azrin bagi kat ibu Azrin tu, adakah dia macam daripada duit tu dia lebih-lebihkan adik Azrin tu? Macam apa yang dia nak semua dia dapat daripada duit tu. Betul, kalau dekat Azrin pula, ibu Azrin tak pernah beli apa-apa ke? Betul lah macam tu. Dia macam lebih kan. Dia lah sebab macam yelah, impian ibu kan nak jadi ada anak seorang dulu tu, macam dia akan lebihkan dia lah. Saya rasa macam kecil hati lah, macam ibu pun tak pernah lagi beli barang untuk saya kan. Macam apa yang saya nak pun saya tak pernah dapat dari ibu. So macam bila adik kedua saya minta macam something, mak saya akan usahakan dengan meminta duit kepada saya. So macam dari situ macam kenapa pula ibu minta duit kat ini kan. Untuk keperluan adik yang kedua tu macam tak adil lah kat situ. So macam rasa macam sedih lah, macam duit macam ni kan. Azrin rasa macam terkilan jugalah apa yang ibu buat dekat adik Azrin tu. Azrin tak rasa benda yang sama kan? Ya, betul. Jadi kalau dekat tempat kerja Azrin pula kan, bagaimana Azrin macam seharian Azrin dekat tempat kerja tu?
Adakah Azrin punya masalah dengan ibu tu? Dia membawa kesan dekat Azrin kat tempat kerja tu, macam Azrin tak boleh nak fokus dekat kerja ke? Azrin terfikir pasal masalah dengan ibu ni? Tak juga, sebab saya jenis macam mana apa yang berlaku kat rumah, stay kat rumah. So bila dah kerja tu saya fokuskan kerja, sebab saya tak nak fikir, saya malas nak fikir. So fokus je lah kat kerja, macam membizikan diri, sebizikan diri dengan kerja lah. So kan kat situ macam rasa seronok bekerja, sebab macam tak nak fikir pasal lainnya. So macam adalah distract kat situ. So macam tak okey je. Kiranya persekitaran pekerjaan Azrin tu Azrin enjoy lah. Ya. Azrin seronok lah, dengan seronok. kawan-kawan pun tak ada masalah. Ya. So kiranya dekat situ Azrin macam kalau pergi kerja je kurang sikit lah fikiran serabut dekat rumah tu kan. Bila balik rumah je dia fikir balik pasal benda tu. Tu Azrin memilih untuk busykan diri Azrin lah dengan bekerja. So macam kat situ macam tak payah fikir. So sebab kita tak ada rasa macam stress tu kan. Okay, kerja part time pun Azrin enjoy. Ya. Walaupun penat, tapi macam benda tu buatkan kita rasa macam ada something yang kita nak buat. So macam rasa macam okey je lah. Lepas tu bagaimana kawan-kawan sekerja Azrin tu? Adakah macam kalau Azrin ada sedikit masalah yang dia orang nampak Azrin macam ada problem masa tu, adakah kawan-kawan sekerja Azrin ni mereka cuba membantu Azrin, macam cuba bagi sokongan ke apa-apa ke? Ada juga. Itu macam aku ada kerja kosong ni, macam nak bantu sikit je. Macam boleh lah kalau tolong kan. So dapat dah sikit topi income kan. So saya macam okey tu boleh je. So macam diorang bagi kat situ macam sokongan daripada segi kewangan lah. Macam ada opportunity je diorang macam terus panggil saya macam Azrin Sabtu ni ada ni, kau nak join ke? Macam tu lah. So macam diorang sangat memahami lah. Kat situ saya macam alhamdulillah lah dapat jumpa sekumpulan macam tu. Kiranya Azrin buat part time dengan kawan sekerja dekat office ke? Ya. Nanti macam ada lah, macam kalau macam dia perlukan pertolongan ke apa ke lah, saya go asalkan dapat. Itu persekitaran kerja tetap Azrin lah. Jadi bagaimana persekitaran kerja Azrin untuk part time pula? Kawan-kawan tu macam mana? Sebenarnya okey je. Macam rasa macam diorang pun faham kenapa kita bekerja part time. Mestinya ada something yang kita nak achieve kan. So macam diorang sangat memahami lah. Kat situ macam alhamdulillah lah, Allah memudahkan lah macam saya dari segi untuk mencari rezeki kan. So macam alhamdulillah. Sebenarnya diorang pun macam mesti terkejut ke sebab Azrin dah kerja elok dah, kerja tetap. Tapi at the same time Azrin pun buat kerja part time kan. Okay. Macam Azrin cakap sebelum ni, Azrin waktu masa Azrin belajar di universiti, ibu Azrin tak bantu Azrin langsung kan. Jadi macam mana Azrin teruskan pembelajaran Azrin dekat universiti tu? Okay, macam biasa kita ada PTPN. So saya memang bergantung sepenuhnya pada PTPN lah. Kalau rasa macam tak cukup, saya buat part time. Jaga kedai ke macam situ ada lah upah sikit lah. Macam boleh lah bantu saya untuk survive. Ya hati dia tolong. Tapi macam biasa kasih macam sikit je lah dia dapat bantu kan. Sebab kat rumah pun ada kerja dia nak bantu. So macam tak apa, saya kerja part time sambil belajar. So boleh je.
So walaupun ayah Azrin bantu Azrin, tapi masih tak cukup lah kan. Ayah Azrin ni kerja apa? Oh, ayah saya kerja biasa je, nelayan. Kadang-kadang tu beli laut dapatlah sikit ikan kan, buat ikan. Kadang kalau macam ada animal musuh tak dapat turun kan, so macam tu pun rasa macam ada situ lah isu kekurangan duit. So macam ayah kadang-kadang pun carilah kerja sambilan dekat kampung-kampung kan. So macam itulah dia dapat pendapatan dia. Kiranya memang Azrin dari sejak zaman belajar lagi, Azrin banyak usaha sendirilah, kerja part time, cari duit. Ibu Azrin tak pernah ke kerja macam sambilan, macam jual kuih ke, nasi lemak ke, untuk tampung sedikit beban keluarga tu. Adik dia jual lah. Kadang-kadang pagi jual nasi lemak. So macam kat sekolah kan, so kat situ pun ada dah sikit, tapi macam tak ada dah banyak sangat kewangan kat situ kan. So macam boleh lah dapat duit sikit, tapi tu mostly untuk diri dia dengan adik saya lah. So macam kat saya dia tak ada, sebab dia PEP dah hancur sebab saya tak jadi cikgu. So macam kat situ pun dia macam tak edahkan saya lah, macam tak mengaku saya ni anak dengan saya rasa. So dia rasa macam kecil hati lah kat situ. Tapi sebelum Azrin melanjutkan pelajaran kos human resource kan sebelum tu dia dah target Azrin untuk menjadi seorang cikgu. Tapi waktu Azrin zaman belajar di sekolah, adakah peranan ibu Azrin tu sama macam sekarang, ataupun dia layan Azrin penuh kasih sayang juga macam adik-beradik lain? Dia terlampau strict lah. Suruh saya belajar betul-betul, macam dia nak kawan-kawan pun tak boleh, sebab dia memang nak saya fokus pada untuk jadi cikgu. Jadinya macam kehidupan saya banyak belajar. Bila banyak belajar, saya rasa macam bila mak saya suruh jadi cikgu tu, saya rasa macam benci nak jadi cikgu. So macam rasa macam tak berminat nak jadi cikgu. So saya senyap-senyap lah, macam senyap apply benda yang saya minat. So macam kat situ mak rasa sangat-sangat marah lah kenapa saya apply benda lain yang dia nak kan. So macam kat situ pun dah start lah, dari situ lah dia start dengan saya. Kiranya Azrin memang tak minat pun nak jadi cikgu, tapi dipaksa oleh ibu Azrin. So bila ibu Azrin dapat tahu Azrin tak mohon pun untuk jadi cikgu, dia marah. Dia marah lah, dia sangat-sangat marah macam kenapa kau ambil ni, kau tukar balik ke? Saya macam tak nak. Bagaimana dengan keluarga Azrin yang macam sepupu Azrin kan? Adakah sepupu Azrin tu ada yang bekerja sebagai seorang guru yang dia suka compare? Ada. Tu yang dia jadi compare tu, macam ni anak si makcik ni dapat jadi cikgu, kenapa kau tak dapat? Pasal kau elok ke semua ni kan, kenapa tak nak ambil cikgu? Dan saya tak minat, saya memang tak boleh nak bawa. So macam saya teruskan dengan apa yang saya minat lah, sebab saya tahu kemampuan saya di kat mana. So macam itu pun dia dah compare. So apa perasaan Azrin bila selalu dikomparekan, tak dihargai, selalu kena marah walaupun kita dah ikut turuti perintah dia, tapi dia masih macam di mata dia memang sentiasa tak kenal. Apa yang Azrin buat mesti dia marah. Dia rasa kecewa jugalah macam, tapi nak macam mana kan, dia ibu kita, syurga kita. So tak nak kita macam kurang hilangkan lah, macam nak rasa benci tu macam tak boleh kan, sebab kita kan ibu. So macam rasa sedih jugalah, macam
betul ke apa yang saya buat. Kadang-kadang saya pun rasa salahkan diri saya macam macam itulah tak ikut cakap ibu kan. Mana tahu kalau saya ikut cakap ibu boleh tukar ibu punya perangai sekarang kan. So macam kat situ macam rasa sedih juga lah. Rasa kecewa lah. Sebab walaupun ibu kita ni selalu marah kita, perasaan benci tu kadang mesti ada kan. Tapi kita tak boleh lah kan sebab ada ibu kita kan. Okay, macam ni Azri, kita ada satu teknik. Teknik ni saya tak jamin boleh selesaikan, tapi kita boleh cuba dahululah. Okay, nama teknik ni teknik kerusi kosong. Macam Azri tengok sekarang ni ada kerusi kosong kan. Okay, saya akan cerita sedikit lah tentang teknik ni. Teknik Saya ni perlu hadap kat sini. ya betul. Okay, teknik ni di mana Azrin perlu bermain dua watak. Okay, watak pertama iaitu Azrin sendiri, diri Azrin sekarang ni. Okay, watak kedua kerusi kosong ni Azrin kena bayangkan. Okay, di hadapan Azrin ni adalah ibu Azrin. Okay, Azrin boleh keluarkan apa saja dekat kerusi kosong ni. Azrin bayangkan ibu Azrin berada di hadapan Azrin. Jadi bila Azrin Okay, selesa. Bila Azrin mainkan watak Azrin sendiri, saya akan meminta Azrin untuk berpindah ke sini. Azrin kena bayangkan sebagai ibu Azrin pula lah. Sebelum tu Azrin boleh tarik nafas dulu. Boleh renggang-renggang badan dulu, relax dulu. Kalau Azrin dah siap, Azrin boleh bagi tahu. Nak tenang dulu ke? Tenang dulu. Dah ready? Kita akan mulakan. Azrin boleh buahkan apa saja. Azrin anggap, Azrin bayangkan depan Azrin ni ibu Azrin. Silakan. Ibu, ni nak minta maaf dulu. Tapi kenapa ibu buat macam ni? Ini bukan anak ibu ke? Ibu buat macam gini sebagai seorang bank je untuk ibu dapatkan duit. Ibu pernah tak terfikir perasaan Yin? Kesusahan Yin, pernah tak ibu terfikir? Ibu selalu nampak Yin sebagai tempat untuk ibu dapatkan duit. Tapi pernah tak ibu lihat Yin sebagai anak ibu? Yin tahu Yin salah, bagi tak ambil kos yang ibu nak. Tapi ibu tak terfikir ke yang kos yang ibu nak tu Yin suka ataupun boleh tampung? Ibu pernah terfikir apa minat Yin? Jadi kenapa Yin macam ni? Walaupun Yin tak memenuhi impian ibu, tapi Yin tak pernah sesekali tak bagi ibu duit. Yin tetap bagi ibu duit walaupun Yin sendiri rasa tak cukup. Jadi kenapa ibu tak pernah nak hargai pengorbanan Yin? Selama ni Yin rasa sangat-sangat penat. Yin penat tahu ibu cari duit untuk happykan ibu, untuk buat ibu rasa
pandang Yin. Walaupun hanya sekadar untuk meminta duit, tapi Yin rasa macam terkilan sebab ibu tak pernah nak tanya Yin rasa macam mana, Yin sihat ke, Yin okey ke, Yin tak penat ke. Ibu tak pernah tanya semua benda tu. Yin rasa jealous dengan orang lain ataupun dengan adik pun ibu treat diorang macam anak ibu. Orang lain, ibu diorang peluk sampai diorang rasa okey. Tapi ibu tak pernah pun sesekali ibu peluk Yin. Yin rindukan semua tu. Yin tahu Yin salah, tapi tolonglah anggap Yin ni sebagai anak ibu. Itu Azri dah luahkan sedikit perasaan Azri. Okay, sekarang ni saya nak minta Azri cuba bayangkan apa respon ibu Azri. Azri boleh pindah ke sini. Azri cuba bayangkanlah apa respon ibu Azri terhadap apa yang Azri katakan tadi. Silakan. Tarik nafas dulu, selama tenang. Okay. Minta maaf ya. Ibu tak hargai pengorbanan Yin. Ibu tak jadi seorang ibu yang baik kepada Yin. Ibu minta maaf. Ibu bukan apa, tapi hati ibu hancur bila Yin tak penuhi impian ibu. Tapi itu bukan alasan untuk ibu tak treat anak ibu sebagai anak ibu. Jadi ibu minta maaf sebab tak jadi seorang ibu yang baik terhadap Yin. Adakah Azri rasa ingin meluangkan lagi dekat ibu Azri? Azri boleh pindah ke sebelah sini untuk luahkan sedikit lagi yang terpendam, yang belum diselesaikan. Mungkin ada yang masih membelenggu diri Azri, masih dibelenggu dengan kesan tu. Boleh ke Azri ke sini luahkan sedikit lagi perasaan Azri. Sudah tenang dulu. Kenapa ibu macam ni? Kenapa? Just kenapa? Ini bukan anak ibu ke? Ibu pun perlukan kasih sayang ibu. Tapi kenapa ibu buat macam ni? Ini tak penting ke dalam kehidupan ibu? Ini penat tau ibu, ini penat. Ini sangat penat. Rasa macam ini tak penting bagi ibu. Kalau Yin tak ada, ibu sedih ke? Ni nak marah ibu pun, ni nak bencikan ibu pun, ni tak boleh. Sebab ibu tu suka Yin. So Yin tak boleh nak
jadi seorang dahaka ke ibu. Tapi Yin sangat-sangat marah, sangat-sangat tekilan, sangat-sangat kecil hati terhadap apa yang ibu beri kat Yin. Tak tahu nak cakap apa lagi. Sudah doakan kesemuanya. Okey Azrin dah luahkan perasaan Azrin sedikit dekat ibu Azrin kan. Okey, jadi sekarang ni saya nak Azrin pula seperti macam tadilah Azrin memainkan watak sebagai ibu Azrin. Azrin sama juga, Azrin membayangkan apa respon ibu Azrin terhadap Azrin, apa yang Azrin luahkan tadi. Silakan. Tenang dulu, tarik nafas. Ibu minta maaf sebab ibu bagi bebanan terhadap Yin. Ibu cuba untuk menghargai Yin dari segi kewangan. Ibu akan cuba untuk lebih memahami Yin seperti mana yang Yin nak, tapi ibu betul-betul minta maaf. Impian ibu tak sepatutnya membebani Yin. Sepatutnya ibu perlu faham apa minat Yin, apa yang Yin nak buat. Tapi ibu minta maaf sebab betul-betul rasa kecewa bila Yin tak dapat nak jadi cikgu. Yin maafkan ibu boleh? Dari segitu memang ibu mengaku ibu salah sebab ibu tak dapat nak terima kenyataan yang Yin tak jadi seorang guru. Guna Yin bagi peluang kepada ibu untuk membetulkan keadaan dengan cara menerimalah pekerjaan Yin yang sekarang, dan ibu akan cuba untuk kurangkan permintaan ibu. Dia soal kewangan. Ibu akan cuba lagi memahami Yin dari segi itu semua. Ibu betul-betul minta maaf kepada Yin atas segala kesulitan yang ibu berikan kepada Yin. Yin bukan dahaka. Yin adalah seorang anak yang sangat-sangat berharga buat ibu sebenarnya. Sebab Yin merupakan anak sulung, anak yang ibu tertunggu-tunggu untuk dapatkan waktu ibu remaja, ibu berkahwin dengan ayah dulu. So Yin merupakan anak ibu. Ibu minta maaf kalau ibu tak tunjukkan ataupun
tak berikan contoh yang baik kepada ibu. Ibu sekali lagi minta maaf. Okay, sekarang ni Azri boleh kembali ke kursi Azhar. Okay, apa yang Azri rasa sekarang ni selepas Azri dah luahkan semua yang unfinished business yang Azri hadapi dan Azri tak dapat luahkan? Apa yang Azri rasa sekarang ni? Saya rasa lega, macam lega. Adakah masih rasa marah ke? Masih rasa tak puas hati? Masih rasa kecewa dengan Ibu Azri? Dia rasa sikit, tapi ibu cuba untuk faham ibu situasi. So macam okey lah sekarang sikit. Ya. Jadi semoga Azri dapat meredakan perasaan marah ni kepada Ibu Azri. Azri kena percaya setiap manusia ni dia pasti akan berubah. Termasuklah Ibu Azri, dia mesti akan berubah persepsinya terhadap masa hadapan nanti. Dan Azri juga dapat hidup jalani kehidupan Azri seperti biasa. Sesi kaunseling ni sampai di sini sahajalah. Okay. Kalau Azri rasa sesuatu yang Azri nak kongsikan, Azri boleh hubungi saya dan kita akan susunlah untuk sesi yang seterusnya. Okay. Terima kasih Azri. Sama-sama.